ibu ayah-ayah, Ibu Sahak yang betul lumus menjayakan majlis. Itu juga kepada semua ibu-ibu ayah-ayah yang berada di Al-Ustaz, Sungai Petani dan di mata tempat. Jadi pada hari ini kita sambung balik perbincangan Sirajul Huda pada muka surat yang ke-7. Muka surat 7 kitab Jawi, baris yang ke-9 pada bawah. Kitab Rumi muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wal qidamu artinya sedia. Sebelum tu kita tengok sikit 12 bawah i'lam. Muka surat 27, kitab Rumi muka surat 26 bawah sekali. I'lam, ketahuilah olehmu. Muka kitab Jawi muka surat baris yang ke-12 daripada bawah. I'lam, ketahuilah olehmu, yakni oleh kita yang belajar kitab Sirajul Huda ataupun oleh mereka berkemungkinan untuk mengetahui, ketahuilah olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan bahawasanya wujud itu ain zat yang maujud atau lain daripada zat. Hanyalah memada mengiktikad dengan dalil bahawasanya ia Allah Ta'ala itu maujud. Demikian juga segala tempat yang iktilaf segala ulama yang lain daripada ini. Hari itu kita baca dah. Yakni dalam bab sifat wujud Allah Ta'ala ni wajib kita iktikad Allah Ta'ala itu ada. Dan wajib kita kena mengetahui dalil. Ni wajib fardu ain, wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman Allah ada, dan dalil kepada kewujudan Allah wajib kita kena ketahui. Apa dalil? Dalil ni penunjuk. Dalil kepada sifat ketuhanan kita kena ada dua. Yang pertama dalil naqli, dalil Al-Quran. Mana dalil Allah di antaranya ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itu sebagai salah satu contoh dalil kewujudan Allah Ta'ala yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala. Yang kedua dalil akli, akal. Akal ni Allah Ta'ala suruh kita fikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir oleh muhid orang yang ada akal. Fikir macam mana? Fikir supaya kita ni akal kita. Jadi contoh kepada dalil akal, kita fikir tentang kewujudan Allah, kita tengok diri kita. Man araf nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti mengenali Allah Ta'ala, Rabb, pencipta. Jadi kita tengok diri kita, dulu tak ada, la ada. Allah Ta'ala yang mentadbir, la ada. Daripada kita ni kanak-kanak berpindah kepada zaman remaja, daripada remaja kepada dewasa, dan ada sekarang. Dulu kita buat, sekarang kita. Itu mereka ada yang mengurus. Kita sakit, kadang-kadang makan ubat lega, kadang-kadang makan ubat ni tak lega. Tiada usaha, kadang-kadang Allah Ta'ala izin, kadang-kadang Allah Ta'ala tak izin. Maknanya kita ni di bawah pentadbiran kekuasaan Allah Ta'ala yang mati, dan seumpamanya. Maknanya bukan semula jadi. Jadi kita tengok pula, jadi disebut di sini wajib kita i'tiqad iman wujudan Allah itu pasti. Dalilnya wajib kita kena tahui. Ada yang mengatakan tentang
martabat wujud, sama ada iaitu ain zat ataupun perkara hal seumpamanya, itu adalah perkara tambahan. Tak wajib ikut. Tak wajib kita ni i'tiqad di dalam hati. Cuma kita ambil tahu untuk menambah kefahaman kita. Baik, kita sambung balik pada hari ini. Wal qidamu. Dan sifat qidam. Artinya arti qidam sedia. Ambil mana ni? Mak faham daripada ayat Al-Quran firman Allah Ta'ala huwal awwalun wal akhir wa zahir wa batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir batin kulli syai'in alim. Dan hakikatnya kepada sifat qidam itu dan hakikat pada zat Allah Ta'ala tiada permulaan wujud. Maknanya qidam ni tidak ada permulaan. Tu sedia dengan maksud tidak ada permulaan. Itulah hakikat sifat qidam. Sedia. Sedia yang dinamakan sedia zati. Qidam zati. Qidam zati pun qidam hakiki. Apa dia qidam zati, qidam hakiki? Iaitulah sifat qidam Allah Ta'ala yang dikatakan tidak ada permulaan. Baik. Yakni tiada didahulukan wujud oleh tiada. Bukan macam kita. Kita ni ada permulaan. Dia lahir kepada dia pada tahun, terkadangnya ada yang lahir pada 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, ada permulaan. Semua makhluk baharu, yakni ada permulaan. Apa dia ada permulaan? Ada kita, dulu tak ada. Dulu kita tak ada, lah kita ada. Itu orang panggil ada permulaan, baharu. Subhanallah, Allah tidak baharu. Subhanallah, Allah tidak baharu, tidak ada permulaan seperti kita. Baik, kita tengok lagi. Dan hakikat pada barang yang lain daripada Allah. Ini pada makhluk, qidam pada makhluk ni, orang panggil qidam zamani. Qidam dengan makna lama. Hak ni tak bahas di sifat Allah Ta'ala. Cuma nak bagi kita faham, qidam ni, sifat Allah Ta'ala hanya qidam hakiki. Qidam zati ataupun qidam hakiki, sifat Allah Ta'ala yang maha termulia itu sedia dengan maksud tidak ada permulaan. Selesai tentang Allah Ta'ala. Kita kena yakin Allah Ta'ala sedia. Bukan baharu, tidak ada permulaan. Baik, hak ni ilmu tambahan. Ni tambahan, maksudnya kalau sebut sedia pada makhluk dan hakikat pada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, telah panjang masa sesuatu. Bidabit, yakni dicatat orang dia akan lama masa sesuatu makhluk itu dengan 1 tahun. Ini orang panggil qidam zamani. Sedia ataupun dengan maksud lama. Contoh macam mana? Kita kata daripada mula Kubranak sampai ke Gunung Jerai tu. Bukit Gunung Jerai tu, sedia duduk di situ. Itu sedia dengan maksud lama pada hak ni pada kita tak bincang pada hak ke Tuhan. Cuba dibawa di sini supaya kita boleh beza qidam Allah, qidam hakiki dengan maksud tidak ada permulaan. Adapun kalau kita sebut sedia pada makhluk, orang panggil sedia dengan maksud lama. Bukit Gunung Jerai tu
Gunung Jerai tu sedia duduk di situ daripada mula kita beranak sampai kelas sedia duduk di situ. Itu orang panggil sedia makhluk dengan maksud lama. Sekurang-kurang lama dicatat sebagai lama itu sekurang-kurangnya setahun. Gitu. Baik. Maka jika berkata seorang yang memeliharakan beberapa padanya. Ini contoh makhluk hak lama tu, hak sedia tu. Barang siapa qidam daripada hamba-Ku, maka ia hamba itu merdeka. Ni contoh makhluk yang sedia, yang lama tu. Tuhan dia kata, siapa daripada hamba-hamba-Ku yang qidam, maksud yang lama berkhidmat daripada hamba-Ku ni, maka ia hamba tu merdeka. Maksudnya, apabila dia tu menjadi hamba selama setahun, maka boleh dikatakan sedia dengan maksud lama. Maka dia merdeka lah. Tu maksudnya Tuhan dia memberi kebebasan kepada hambanya untuk merdeka kerana lama. Maksud lama di sini iaitulah sekurang-kurangnya paling tak ada kena ada setahun. Nescaya merdeka hamba yang ada baginya padanya pada hamba itu 1 tahun. Habis. Itu contoh kepada qidam zamani, qidam dengan maksud lama pada pihak makhluk. Yang kita bincang di sini, qidam Allah Ta'ala, iaitulah yang dikehendaki yang pertama tadi. Qidam hakiki dengan maksud Allah Ta'ala itu sedia, tidak ada permulaan dan tidak baharu seperti kita. Itu kita pegang yang tu. Baik, selesai. Dan qauli yang sahih, harus dikatakan Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala Tuhan yang qadim kerana telah wirid. Yang demikian itu pada setengah riwayat ganti al-awwalu dan qauli tahqiq bahawasanya qidam dan azali itu satu makna keduanya. Hal ni ilmu tambahan yang kita nak pada hari ni, iaitulah kita bincang, kita muzakarah, peringat balik ilmu yang telah kita dulu. Allah Ta'ala itu sedia, tidak ada permulaan dan tidak baharu seperti kita. Itu perkara pokok yang kita kena pegang pada i'tiqad hati kita. Baik. Kemudian kita bincang ilmu tambahan yang kedua, iaitulah makhluk ni orang namakan sedia apabila lama masa, sekurang-kurangnya setahun. Maka boleh dinamakan sedia qidam bagi makhluk. Okey, selesai. Kemudian ditambah di sini ilmu fardu kifayah juga, ilmu tambahan juga tentang qidam, boleh dinamakan qidam. Sebab kita ambil faham daripada ayat huwal awwal tadi. Huwal awwalun. Dan qaul yang tahqiq bahawasanya qidam dan azali itu satu makna. Satu makna keduanya iaitu qidam dan azali itu. Baik, kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ni kita nak sebut dia qidam ke dia boleh belaka? Allah Ta'ala tu sedia, bersifat dengan sedia. Qidam. Allah Ta'ala bersifat dengan azali. Yakni sebelum daripada ada makhluk, Allah Ta'ala bersifat macam tu dah. Boleh? Jadi sah kita kata Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu qadim. Boleh? Sah kita kata Allah Ta'ala itu ada sejak daripada azali. Boleh belaka? Baik. Lagi. Apa dia azali? Azali iaitulah sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk. Zaman ataupun masa terbahagi kepada dua. Yang pertama, masa azali. Yang kedua,
Habisnya masa azali, maka namanya masa kan. Masa yang mungkin makhluk ada. Bila habis azali? Setelah Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila Allah Ta'ala buat nur Nabi, maka habislah zaman azali, maka masuk kepada zaman imkan. Zaman imkan, yakni masa yang boleh, yang mungkin makhluk ada. Baik. Jadi, sebelum daripada makhluk ada, Allah Ta'ala dah ada. Tidak ada permulaan. Maka sah kita kata Allah Ta'ala itu qadim pun boleh. Sifat Allah Ta'ala itu qadim pun boleh. Sifat Allah Ta'ala itu azali pun boleh. Habis. Baik, kita tengok lagi. Dan qauli yang tahkid, yakni yang kuat. Ini sebuah hujah dalilnya. Bahawasanya dan azali itu satu makna keduanya. Kalau Tok Guru ataupun orang baca kitab, sifat Allah Ta'ala ini qadim. Setengah kadang-kadang dia kata sifat Allah Ta'ala azali. Betul belakang. Jangan kita salahkan mereka. Betul belakang. Boleh kata qadim, boleh kata azali. Sama sahaja. Yakni sifat Allah Ta'ala tu sedia kala. Tidak ada permulaan. Itu maksud qadim ataupun azali. Baik. Satu makna keduanya qadim dan azali itu. Iaitu qadim dan azali itu tiada permulaan. Sama ada ia sesuatu itu yang mawujud seperti zat. Boleh kata qadim, boleh kata azali. Segala sifatnya Allah, boleh kata qadim, boleh kata azali. Yang wujudi seperti khudrah, iradah ataupun sifat yang ma'dum, sifat yang tidak ada seperti syarikul bari. Tidak ada berbilang-bilang Allah sejak azali. Tidak berbilang-bilang Allah ni bila sejak azali. Yang kita baca qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu ahad, asa. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Jadi Allah Ta'ala asa. Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang itu daripada azali lagi. Tidak berbilang-bilang. Dan segala mustahil wujudnya. Perkara mustahil ni tak wujud sekali-kali. Bila? Sejak daripada azali. Subhanallah. Tidak ada kekurangan pada Allah sekali-kali. Baik. Itu untung kita bincang kitab Sirajul Huda ni. Dia macam-macam ilmu tambahan. Kita boleh ni. Kata qidam itu tertentu. Maksudnya apabila disebut dan kata setengah ulama. Maksudnya ada khilaf di sini. Hak tadi kata qidam azali sama. Diri Allah, sifat Allah Ta'ala kita boleh kata qidam dan kita boleh katakan boleh. Diri Allah Ta'ala, sifat Allah boleh. Yakni tidak ada permulaan. Ataupun diri Allah itu azali, sifat Allah Ta'ala itu azali, boleh. Yakni tidak ada permulaan. Mai hak ni pula, ulama yang lain pula, dia kata lain-lain. Qidam benda azali lain. Tu khilaf tu. Tu dia sebut dah. Tentang perkara khilaf tak wajib. Maknanya senanglah hati kita. Maknanya ilmu ni tambahan. Kalau kita faham, alhamdulillah. Kalau tak faham pun tak berdosa. Yang wajib kita kena Allah sedia. Tidak baru. Itu pokok. Ayat Quran huwal awwal huwal akhir. Habis huwal awwalu huwal akhiru.
Dan kata setengah ulama, qidam itu tertentu dengan barang, yakni perkara yang mau jual. Yakni kalau nak kata qidam, benda tu kena ada. Seperti zat Allah boleh kata qidam. Qadim, boleh kata qadim. Sifat Allah qadim, yakni tidak ada permulaan. Qudrah Allah ada, boleh kata qadim. Iradah Allah ada, boleh kata qadim. Ilmu Allah ada, boleh kata qadim. Dan azali itu umum mencapaikan keduanya, sama ada yang ada ataupun yang sungguh, namanya azali. Bagaimana? Adanya Allah azali. Sedia Allah azali. Kekal Allah azali. Tak sama Allah dengan makhluk azali. Qudrah Allah qadim. Iradah Allah qadim. Ilmu Allah qadim. Pasal apa beza qadim dengan azali? Qadim ni hak ada. Azali hak sungguh. Hak sungguh kena kata azali. Itu maknanya perbezaan untuk berhalusi kepahaman. Kita pakai hak mula-mula tadi senang. Boleh kata belaka qadim pun tak apa, azali pun tak apa. Sebab qadim pun tidak ada mula, azali pun tidak ada permulaan. Senang hak tu, tak ada keliru. Tapi kalau orang nak halusi, qadim seperti diri Allah, sifat Allah, iradah Allah telah ada, ilmu Allah ada. Tetapi sifat yang sungguh, yang tepatnya bukan qadim, tetapi disebut dengan azali. Ada Allah azali, sedia Allah azali, kekal Allah azali, tak sama Allah dengan makhluk azali. Adapun sifat ma'ani, khudrah, qadim, qadim. Ni nak bagi halusi, nak bagi kita ni faham lebih jelas di dalam masalah pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab akidah. Habis. Maka berhimpun keduanya pada yang maujud, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala yang wujudiyah seperti qudrah dan iradah dan ilmu. Jadi kita boleh kata sifat Allah Ta'ala yang wujud ini seperti qudrah dan iradah dan ilmu tu boleh kata qadim, boleh kata azali. Boleh belaka. Ketinggalanlah oleh azali. Yakni terkecualilah oleh azali yang madum. Seperti syarikul bari. Tidak berbilang-bilang Allah. Tidak berbilang-bilang Allah bila? Sejak azali lagi. Memang tak ada. Bilangan-bilangan bagi Allah Ta'ala ni memang tak ada. Jadi kesimpulan yang kita bincang hari ni, yang pertama ilmu fardu ain. Wajib kita i'tiqad, wajib beriman. Allah sedia. Tak baru. Tidak ada permulaan. Ayat Quran dalilnya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang sedia. Dialah yang kekal, yang zahir, yang batin, wa huwa bikullin alim. Dialah dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Wajib kita i'tiqad. Kemudian kita ulang balik, iaitulah perkara yang kita bincang di sini. Qidam itu dia ada banyak jenis. Ni ilmu tambahan supaya kita tak lupa. Ilmu tambahan, qidam Allah, qidam hakiki. Qidam yang zati. Tak ada permulaan. Kemudian kita bincang perkara yang kedua, nak bagi pada kita, makhluk ni ada juga yang sedia. Tapi tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedia hakiki. Adapun makhluk ni orang panggil sedia zamani. Ni kita tak bincang dalam bab ketuhanan. Cuma nak bagi faham saja. Sekurang-kurangnya setahun. Orang panggil sedia lama. Lama dengan maksud sekurang-kurangnya setahun.
Macam kita buat contoh tadi, Gunung Jerai daripada dulu sampai ke lah sedia di situ. Itu orang panggil sedia dengan maksud lama. Orang panggil sedia zamani, khidam zamani. Kemudian kita bincang pula, boleh kita sebut Allah Ta'ala itu Qadim ataupun Azali. Kerana Qadim dan Azali itu satu pendapat kata sama. Iaitu tidak ada permulaan. Habis. Kemudian kita bincang perkara yang keempat pada hari ini. Qadim dan Azali itu dia ada beza sikit. Qadim dan Azali itu tidak ada permulaan tapi dia ada beza sikit. Qadim pada benda yang ada. Azali umum. Yang ada ke yang sungguh masuk dalam kategori Azali. Habis. Baik. Jadi ini adalah ilmu-ilmu tambahan yang selalu dibahas dalam kitab-kitab Arab. Supaya nanti kalau kita ditakdirkan oleh Allah, kita naik lagi, kita tak akan menjadi keliru. Kita akan memahami kerana telah kita belajar dan kita dengar, kita pernah ambil tahu khidam Allah, khidam yang hakiki atau khidam zati, yakni khidam Allah sedia yang tidak ada permulaan, yang tidak baru. Kita yakin dalam hati kita. Adapun khidam zamani itu hak makhluk. Kita tak bincang tentang ketuhanan. Kemudian kita bincang pula qadim dan azali. Setengah kata sama saja. Boleh kita kata Allah qadim, boleh kita kata Allah azali. Apa dia qadim, apa dia azali, tidak ada permulaan. Habis. Wal baqa'u. Kita pindah balik. Kita pindah pula kepada tajuk yang lain. Wal baqa'u. Dan sifat baqa'. Artinya, arti baqa' kekal. Kekal. Kekal zat Allah dan kekal segala sifat Allah Ta'ala. Dan apa makhluk dengan kekal kesemuanya. Diri Allah kekal, sifat Allah kekal, segala takluk kepada sifat Allah kekal. Sebagai contoh, Allah ada ilmu. Ilmu Allah sedia dan kekal. Dan segala maklumat yang ada pada Allah kekal. Adapun kita tak. Adapun kita tak. Ilmu kita baru. Ilmu kita ilmu kita nak tahu, kita kena belajar. Apa yang kita belajar bukan kita tahu semua. Apa yang kita tahu bukan ingat semua. Apa yang kita ingat terkadangnya lupa. Terlupa. Hari ni hari Isnin. Habis-habis kuliah, kawan-kawan masuk. Apa hari ni kuliah? Lupa. Sebab itulah kita baru. Baik. Jadi Allah kekal, adapun kita yang baru ini tidak kekal. Kita tak kekal. Ilmu kita baru, ilmu kita binasa. Ilmu Allah sedia, ilmu Allah kekal. Itu contoh. Pak, apa kita buat? Tak ada ingat dah. Lupa. Ilmu kita hilang. Binasa. Adapun diri Allah, sifat Allah Ta'ala, dan apa yang berkait dengan takluk sifat Allah Ta'ala, semuanya kekal, tidak binasa. Wal baqa'u, artinya, arti baqa' kekal. Yakni kekal diri Allah, sifat Allah Ta'ala, apa sahaja yang berkaitan dengan sifat Allah, kekal kesemuanya. Allahu Akbar. Inilah Allah Ta'ala yang maha hebat. Tuhan kita Allah Ta'ala ni yang bersifat dengan kesempurnaan. Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Sedia, kekal. Adapun kita tak, kita lekeh. Kita ni kekurangan. Kita baharu. Kita binasa.
Dan hakikatnya, hakikat kekal Allah Ta'ala itu pada hak Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala tidak ada kesudahan bagi wujudnya wujud Allah Ta'ala. Tidak ada akhir, tidak ada kesudahan, tidak ada binasa. Itu maksud kekal, tidak binasa. Dan hakikatnya, hakikat kekal Allah pada hak Allah Ta'ala wa ta'ala maha termula itu, iaitu tidak ada kesudahan bagi wujudnya wujud sesuatu perkara. Wujud Allah Ta'ala tu tidak ada kesudahan, tidak binasa. Adapun kita ada kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu di atasnya binasa. Kita tengok. Kita hari ni pukul 9. Pukul 10 habis. Mula pukul 9 habis pukul 10. Ada akhir. Kita kerja. Umur 60. Pencin. Ada akhir. Kita hidup. Mati. Kita ni zaman muda. Habis. Semuanya akan tamat. Semuanya akan ada kesudahan. Adapun Allah Ta'ala yang maha termulia, adanya tidak ada kesudahan. Tidak ada akhir. Itu maksudnya kekal. Dengan makna bahawasanya tiada dihubungi zatnya diri Allah oleh tiada. Diri Allah Ta'ala, yakni termasuk segala sifat, kekal selama-lama tidak binasa. Dan dikatakan baqa itu dengan makna kekal. Dan dikatakan baqa itu dengan makna kekal. Kemudian daripada binasa segala hambanya, maka bukan itu makna yang dikehendaki di sini. Hak ni kita bincang dalam tajuk lain. Yakni Allah Ta'ala kekal. Setelah makhluk binasa pun Allah Ta'ala tetap kekal. Tapi dia kata, hak tu kita tak bincang di sini, tak dikehendaki di sini. Yang kita kehendaki di sini, Allah Ta'ala itu kekal selama-lama tidak binasa. Allah Ta'ala itu kekal selama-lama tidak binasa. Habis. Wal muqalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, yang kedua kita bincang baqa. Ni yang pertama qidam, sedia. Yang kedua baqa, kekal. Apa itu kekal? Yakni tidak binasa. Tidak ada kesudahan. Mana dalil ayat Al-Quran? Qala Allah Ta'ala wa yabqahu rabbika zul jalali wal ikram. Dan kekallah zat diri Tuhan engkau yang mempunyai sifat jalal dan ikram. Tu ayat dalil. Baik, takutlah orang tanya. Pasal apa kita ni nampak pelik Dia buat main sifat, dalil tak ada. Dan dulu. Dalil nu depan tu. Dia kira bagi habis 20 baru buat main dalil pula. Maknanya itu orang panggil cara dia. Adapun cara Tok Melayu kita, debus itu semua supaya orang tak keliru. Adapun kitab Matan Umul Barahin yang dikarang oleh Syekh Sunusi. Kitab kita ni dia ada dua. Yang pertama Sirajul Huda. Ini syarah bagi Matan Umul Barahin. Yang wal baqa'u wal muqalaf kurungan itu Matan Umul Barahin. Di luar kurungan tu orang panggil Sirajul Huda, syarah dia. Syarah Matan Umul Barahin ni banyak. Dalam dunia ni ribu-ribu kitab. Hak kita baru ambil, hak kitab Jawi ni satu, iaitu Sirajul Huda. Ada lagi kitab-kitab yang lain. Bidayatul Hidayah dan seumpamanya. Maknanya berkatnya matan ni, matan tu cakap pendek, tapi orang syarah menjadi
berjilid-jilid kitab. Beratus-ratus, beribu juta syarahan di dalam dunia ni. Kita tak larat nak baca. Nah? Kalau kita pergi ke Azhar, dia bahas ni lah. Cuma dia lebih kepada syarahan-syarahan yang luas. Sehingga kan berjilid-jilid kitab di dalam ilmu usuluddin. Tauhid Al-Quran wa Sunnah. Tauhid falsafah. Macam-macam lah. Belajar di Azhar. Tu Tok Isaleh kata, kita kalau nak kuasai ilmu akidah kena mengaji dengan Tok Guru Melayu dulu. Barulah anak-anak kita pergi ke Mesir, dia boleh memahami ataupun pergi ke Mesir ke, pergi ke Yaman ke Jordan ke Syria ke. Tok Guru baca kitab ni, barulah boleh faham. Sebab apa? Kerana istilah-istilah dalam tauhid ni, kalau belajar hak yang jawi pun pening dah. Ni kalau budak-budak kita tak belajar hak ni, terus pergi belajar dengan Arab, dia tak bahas dah, dia tak hurai dah. Pro dia syarah. Kadang-kadang lepas tu aku faham kat aku nak tak tahu nak cerita lagu mana. Tu masalah dia. Kebanyakan yang boleh menguasai ini, mereka belajar di Arab dan belajar di tanah Melayu dengan guru Melayu supaya faham apa yang nak disampaikan di dalam kitab-kitab ilmu akidah. Wal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya dan bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru. Tidak sama, tak serupa, tak semacam Allah bagi segala yang baru. Apa dia baru? Benda hak baru mula ada. Baru ni macam kita, langit, bumi, semua makhluk, jin, manusia, malaikat baru. Jadi tak sama Allah, bersalahan Allah Ta'ala, tidak Allah Ta'ala tu akan segala yang baru, bagi segala yang baru. Yakni tak sama dengan perkara-perkara yang baru ini. Benda tiga jenis. Yang pertama diri dia, yang kedua sifat dia, yang ketiga perbuatan. Diri Allah tak sama dengan diri kita. Sifat Allah tak sama dengan sifat kita. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi belajar ilmu tauhid ni sampai kita tak tahu Allah Ta'ala macam mana, tu baru kenal. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala kita tak tahu perkara gaib. Cuma kita tahu akan hukum kepada sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dan bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Allah Ta'ala tak sama dengan benda hak baru ni. Dengan makna tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru ini pada segala takdir. Pada segala ketentuan. Baik. Maka kita tengok lagi. Dan bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dengan makna tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tak sama dengan baru. Baru ni, diri kita orang namakan jirim. Diri Allah tak jirim. Sifat baru ni namanya arad. Sifat Allah tak arad. Diri Allah tak jirim macam makhluk, sifat Allah tak arad macam makhluk. Habis. Dan pada segala takdir. Tak sama. Maka diketahui daripada yang demikian itu. Tak sama Allah Ta'ala tu dengan makhluk, dengan baharu. Bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan jirim yang mengambil lapang.
Jadi Allah Ta'ala dirinya tak sama dengan diri kita. Diri kita makhluk namanya jirim. Apa dia jirim? Yang bertubuh ni. Yang mengambil tempat, mengambil ruang. Diri Allah Ta'ala tak macam diri kita. Subhanallah. Jangan i'tiqad Allah sama dengan makhluk. Salah. Kerana ayat Quran laisa kamislihi syai'. Kita tak boleh engkar, tak boleh kita wajib kita beriman dengan ayat laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu seumpamanya. Jadi diri Allah tak sama dengan kita. Tak boleh kita bayang Allah bagaimana. Tak boleh. Subhanallah, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak boleh kita nak bayang dalam akal kita macam mana rupa Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak datangkan gambaran, bayangan macam mana Allah Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh bayang dan rupakan Allah Ta'ala itu. Kerana Allah Ta'ala dirinya tidak seperti diri kita. Bagaimana Allah? Wallahu a'lam. Kita beriman. Perkara tu tak nampak tapi kita yakin ada. Kita beriman. InsyaAllah di akhirat nanti kita dapat melihat Allah Ta'ala. Penin dia kata. Takkan benda ada sampai tak tahu. Kita kata belamak hak makhluk ni pun banyak kita tak tahu. Roh macam mana? Kalau kita tahu roh senang. Gaya adik-beradik kita nak mati, tangkap roh buh balik. Hidup balik. Boleh ke? Tak boleh. Pakar-pakar yang duduk di hospital tu pun, dia berusaha habis ikhtiar dah. Tapi sampai masa seseorang tu nak mati, boleh tak dia buh balik roh? Tak boleh. Tak boleh. Dia belajar setakat mana yang dia boleh usaha. Tapi nak bagi hidup, itu hak Allah Ta'ala. Kulli ruh mi amri rabbi, katakanlah olehmu, ya wahai Muhammad, roh itu adalah daripada pekerjaan Tuhanku. Wallahu a'lam. Roh kita tak tahu lebih Ta'ala. Lebih Allah Ta'ala. Dirinya tidak sama dengan makhluk. Kerana diri makhluk itu jirim. Yang mengambil lapang, yakni mengambil tempat ruang. Semua makhluk bertempat. Ayam dalam gelas. Kitab atas meja. Kita dalam rumah. Jadi Allah Ta'ala dirinya tidak jirim. Dan tidak berhajat kepada tempat. Sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala dah ada. Sebelum ada aras, sebelum ada langit bumi, Allah Ta'ala tetap sudah ada. Allah Ta'ala telah wujud. Jadi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak jirim. Dan bukannya arat yang berdiri dengan jirim. Sifat Allah Ta'ala bukan arat. Arat tu yang berdiri dengan jirim. Apa dia arat? Tulis seperti manis. Yang ada yang berdiri dengan jirim, yakni pada gula. Jirim tu gula. Contoh. Arat tu manis, jirim tu gula. Mudah faham. Sifat Allah Ta'ala bukan arat. Bukan macam manis ada di gula. Bukan macam keras ada di batu. Subhanallah, sifat Allah tidak seperti makhluk. Dan bukan kul yang berhimpun pada segala juzuk. Dan bukanlah ia juzuk, yakni suku-suku daripada kul. Dan bukan ia pula satu daripada barang yang berbilang-bilang. Hanyalah ia Tuhan yang tidak dapatkan hakikatnya oleh segala akal. Wallahu alam. Kita tak tahu hakikat Allah. Yang tahu hakikat Allah hanyalah Allah. Seorang pun tak tahu. Hak tahu hakikat dia hanyalah dia. Hak yang mengetahui hakikat Allah hanyalah Allah. Kita baca sikit hak tadi ni. Jadi diri Allah tidak seperti diri makhluk, sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Dan bukan arat yang berdiri dengan jirim. Sifat Allah bukan arat.
Arak seperti manis yang berdiri yang ada dengan jirim. Jirim seperti gula. Manis ada kat gula. Masin ada kat garam. Sifat Allah bukan macam tu. Dan bukan kul. Ni kita baca laju tadi. Dan bukan kul. Kul ni macam baju yang berhimpun pada segala juzuk seperti benang. Diri Allah bukan macam diri kita. Nah. Dan bukan kul. Seperti selai baju yang berhimpun pada segala juzuk seperti selai benang. Diri Allah bukan macam tu. Ataupun dan bukan kul seperti tubuh badan. Dan bukan kul, contoh tulis seperti tubuh badan kita yang berhimpun pada segala juzuk seperti daging. Diri Allah bukan macam tu. Diri Allah bukan bertubuh macam kita. Dan bukan pula juzuk. Contohnya seperti daging. Yakni suku-suku daripada kul, daripada tubuh badan. Kita makhluk. Bukan macam tu. Dan bukan pula juzuk. Saya buat contoh tadi, daging. Yakni suku-suku daripada kul, tubuh kita. Diri Allah bukan macam tu. Dan bukan pula ia juzuk. Contoh yang lain. Seperti benang. Yakni suku-suku daripada kul. Diri Allah bukan macam tu. Dan bukan ia satu daripada barang yang berbilang-bilang. Subhanallah, tidak. Hanyalah ia Tuhan yang tidak dapatkan hakikatnya oleh segala akal. Akal kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala. Subhanallah. Wallahu a'lam. Itu i'tiqad yang wajib kita kena iman. Kerana ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Itu ayat yang pertama. Ayat yang lain, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi i'tiqad kita yang sahih tentang Allah Ta'ala, dirinya, sifatnya, perbuatannya, wallahu alam. Kita tak tahu serah kepada Allah Ta'ala. Kita yakin tetap ada kerana ia mentadbir kita. Macam angin ni, ada. Kita rasa sejuk. Roh ada. Kita rasa kerana kita ni hidup. Corona ada. Kena orang ni mati, kena orang ni mati. Kita tak nampak dengan kita. Tetapi ada. Allah Ta'ala ada. Nampak. Kita tak nampak dengan kita. Jadi tentang diri Allah, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, wallahu alam. Cuma kita tahu tak sama dengan makhluk. Dan janganlah dikatakan bahawasanya hawadis, kita makhluk ni, tidak segala yang makdum, hanya ia tertentu dengan segala yang wujud ba'dal adami. Padahal bahawasanya Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang makdum seperti bersalahan dengan segala yang mawjud, kerana bahawasanya segala hawadis itu disangkakan orang akan bersamaan Tuhan dengan dia, sebab dikatakan dia dengan bahawasanya ia mawjud. Dan jangan dikatakan bahawasanya hadis tiada mencapai segala yang makdum. Yang makdum, yakni segala hawadis yang makdum, hanyalah ia tertentu dengan yang mawjud ba'dal adam. Padahal bahawasanya Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang makdum, seperti bersalahan dengan segala yang mawjud, kerana bahawasanya segala hawadis itu disangkakan orang akan bersamaan Tuhan dengan dia. Salah. Sebab takkan dengan bahawasanya ia mawjud. Baik, hak ni dia nak halusi lagi. Hak ilmu Tuhan. Jadi kita bincang hak tadi dulu, saya baru kita bincang yang ni. Kita bincang bab mukhalafah. Tidak sama Allah dengan makhluk. Sudut diri Allah tak sama dengan makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk.
Makhluk diri kita ini jirim. Diri Allah tidak jirim. Apa dia jirim? Bertempat. Mengambil tempat, mengambil ruang. Subhanallah, diri Allah tidak semakhluk, tidak jirim. Yang kedua, sifat Allah bukan arat. Arat seperti manis ada kat gula, masin ada kat garam. Keras ada kat batu, putih ada kat tepung. Subhanallah, sifat Allah tidak arat. Lepas tu dia sebut pula, Allah Ta'ala ni dirinya tak berkait dengan kul dan juz. Kul, tubuh badan kita. Juzu, seperti daging. Diri Allah bukan macam tu. Bukan bergabung, bukan bercantum-cantum macam tu. Yang lagi akan datang kita bincang di dalam sifat wahdaniyah. Diri Allah tidak bercantum macam diri kita. Tak bertubuh macam kita. Subhanallah, diri Allah tak sama dengan kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Kerana akal kita tak boleh mengetahui Allah Ta'ala. Satu. Selesai. Kemudian, kalau macam tu, dan jangan. Ni sekali kita buat kesimpulan terus. Ni ilmu tambahan. Dan jangan dikatakan bahawasanya hawadis tidak mencapaikan segala yang makdum. Hanyalah ia tertentu dengan mawjud ba'dal adam. Padahal bahawasanya Allah Ta'ala itu bersalahan bagi segala yang makdum. Seperti bersalahan segala mawjud. Kerana bahawasanya segala hawadis itu disangkakan orang akan bersamaan Tuhan dengan dia. Sebab dikatakan dia orang dengan bahawasanya ia mawjud. Dia macam ni. Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluk. Dengan benda yang ada. Lepas tu, makhluk yang sungguh tu bersalahan tak? Tetap bersalahan juga. Allah Ta'ala tak sama juga dengan makhluk. Sama ada yang ada ataupun yang sungguh. Tetap Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Hak ada macam mana? Diri kita. Batu, kayu, besi. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Hak ada. Ataupun makhluk yang sungguh. Macam mana sungguh? Tinggi, rendah, besar, kecil. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sama ada hak benda wujudi ataupun benda yang sungguh. Tak sama Allah dengan makhluk. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Tidak sama Allah dengan makhluk ni di semua sudut. Sama ada makhluk tu yang wujudi, yang ada. Ataupun makhluk itu yang sungguh. Tak sama Allah dengan makhluk di setiap sudut, setiap perkara. Tidak sama Allah makhluk. Itu maksud daripada, dan janganlah dikatakan bahawasanya hawadis tidak capai segala yang makdum. Yakni kesimpulan dia, Allah Ta'ala ni tak sama makhluk. Sama ada makhluk itu yang ada ataupun yang sungguh, tetap diri Allah tidak sama, sifat Allah tidak sama, perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Di setiap perkara tidak sama, di setiap sudut tidak sama dengan makhluk. Jadi habis dekat tu yang kita bincang pada hari ini, sifat qidam. Sedia Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tak baharu macam kita. Kemudian baqa, Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Habis itu. Dan mukhalafah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tidak sama Allah dengan makhluk. Pada dirinya tak sama dengan makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Semua perkara tetap Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi kita kena berhenti di situ. Wal qiyamuhu ta'ala. Takat tu ya. Kalau lebih lagi dia lebih dia lebih Walton. Lagi kalau elektrik dia meletup lagu tu ya. Begitu juga kita dalam bab ilmu ni kita belajar sikit. Lama-lama insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kepahaman kepada kita. Jadi setakat tu dulu.
Kalau ada satu dua soalan, bolehlah. Kalau kita ketuk, wallahu a'lam. Ya, ya. Apa maksud makdum? Makdum ni perkara yang tidak ada. Makdum ni perkara yang tak ada. Tapi terkadangnya sungguh. Benda tak ada, tapi terkadangnya boleh jadi sungguh. Makdum ni benda tak ada. Benda makdum ni contoh. Seperti perkara makdum. Perkara yang tidak ada. Seperti tak ada anak. Tidak ada anak bagi orang yang mandul. Tidak ada. Tidak ada anak bagi orang yang mandul. Makdum. Ataupun makdum ni benda tu tak ada. Tapi sungguh seperti perkara makdum ni seperti contohnya yang lain. Perkara makdum ni seperti contoh yang lain.